Geng, jujur aku cakap, memang sekarang jiwa aku tak tenang, geng. Kepala otak aku kusut, geng, bila memikirkan skuad pasangan kita ni. Aku rasa bukan aku seorang je yang rasa benda ni. Korang pun mesti rasa benda yang sama kan? Mana taknya 3 game kita lawan 4 Arab, 3 game kalah, 2 game kita kena bantai 4 gol. Memang barai betul lah. Game paling barai time lawan UAE itulah. Dah lah kalah 4-0. Gameplay Malaysia totally out. Bahagian tengah mati. Bahagian depan tu tak payah cakap lah. 2 kali ganda mati. Man of the match aku bagi dekat Zuhilmi De Paula, pemain ke-12 UAE. Bukan main seronok lagi dia duduk atas padang tu sambil makan angin, sambil melayang Pak Arab duduk menghabang tepi padang tu. Sampai dia siap tolong kelikan bola lagi. Kau tengok kan? Memang versatile tu Abang Zul kita ni. Main striker boleh, main defense pun boleh. Dah. Aku malah nak ungkit dah. Yang lepas, biar lepas. Kalau ingat balik memang sakit hati je. Kita move on je lah, okay? Kita move on. Kita ada 2 game yang penting. Hidup mati lawan Vietnam dengan Thailand. Nak tak nak, 2 game ni wajib menang. Wajib menang. Buatlah macam mana pun, tolonglah kali ni jangan kecewakan jutaan peminat Harimau Melaya yang setia menyokong, yang sanggup step up sampai 3 pagi semata-mata nak tengok korang main. Tapi benda yang paling aku risau adalah bila aku tengok prestasi 3 pemain bahagian depan, iaitu Sumareh, Syafiq Ahmad dan Shafawi Rashid. Prestasi mereka bersama dengan skuad kebangsaan kali ini memang jauh berbeza dengan prestasi mereka pada tahun 2019. Kenapa aku cakap macam tu? Apa sudah jadi dengan trio 3S yang pernah cemerlang ketika bersama dengan skuad kebangsaan pada suatu ketika dahulu? Okey, ini bukan cerita sejarah tapi memang benda betul, fakta. Kemana hilangnya Shafawi Rashid yang telah mematahkan jutaan hati penyokong Indonesia menerusi 2 gol ketika Malaysia menang 2-0 menentang Indonesia? Kemana hilangnya Sumareh yang berjaya skor 2 gol ketika Malaysia menang 3-2 ke atas Indonesia dan 1 gol ketika menang 2-1 menentang Thailand? Kemana hilangnya Syafiq Ahmad yang berjaya skor ketika Malaysia kalah 2-1 menentang UAE, dan dia juga skor time Malaysia lawan Indonesia? Kalau kita comparekan balik prestasi mereka pada tahun 2019 dengan tahun ini, memang ibarat langit dan bumi. Totally jauh berbeza. Sangat-sangat berbeza, geng. Tahun ni prestasi 3S ni memang drop gila. Senang cakap, 3 player ni memang tengah off form. Kita boleh tengok prestasi mereka time lawan UAE dan Bahrain. Memang hamba gila. Bahagian belah wing memang tak hidup langsung. Dalam 2 game ni, kau tengoklah Shafawi tu memang totally barai kan. Dengan tak habis-habis nak tergelincirnya, dengan nak dribblenya tak lepas, passing out, crossing pun jarang-jarang. Ada time dia crossing cantik, tapi itulah si De Paula tu kan. Boleh pula dia pergi tolong clearkan bola tu untuk team opponent tu. Apa tak ada, aduh. Kalau aku nak suruh aku rate Shafawi untuk 2 game ni, aku bagi 2/10 je. Jangan tanyalah kenapa aku bagi 2 je. Sebab korang sendiri nampak Shafawi memang betul-betul hamba dalam 2 game ni. Macam sia-sia je intern 3 bulan dekat Portugal tu kalau hasil dia macam ni. Baik kau pergi main dekat Seri Pahang tu je, dapat berguru dengan Maharaja Dollah ataupun Pablo Dollah tu kan. Kan? Macam Pablo Dollah tu. Jangan marah. Sorry, murah. Sumareh pula pun macam Shafawi juga, hilang dalam 2 game ni. Dia macam ni lah. Kalau otak kau tu jatuh, time kau nak kutip tu hilang otak tu. Mana cari hilang kan. So aku malah nak cakap panjang. Aku rate Sumareh ni 2/10. Aku bagi rate Sumareh 2/10. Sebab apa lagi rendah? Sebab Sumareh ni player naturalisasi. So expectation dia kena bagi tinggi lagi. Tak gunalah kalau kau jadi player Natu kalau main level-level MSSD. Next untuk Syafiq Ahmad pula. Dia ni aku nak pujilah sikit. Sebab apa? Dalam 2 game ni aku nampaklah dia punya kesungguhan nak kejar bola tu. Bila nampak bola ke opponent je, cepat-cepat dia pergi pressing. Siap buat sliding tackle lagi semata-mata nak dapatkan bola tu. Nampak yang Syafiq Ahmad ni ada jiwa nak main dengan skuad kebangsaan. Nampak yang dia ni nak buktikan pemilihan coach kali ini adalah tepat. Walaupun kita tahu yang Syafiq Ahmad ni sebelum ni pernah berdepan dengan satu insiden hitam dalam hidupnya sehingga menjejaskan dia punya emosi dan juga mental. Tapi aku nampak dialah yang paling semangat dalam padang. Jauh beza dengan De Paula. De Paula ni tu, haish. Bila disebut je De Paula dengan sepanah hati kan. So aku bagi rating dekat Syafiq Ahmad 5/10 lah kepada Syafiq Ahmad ni. Kalau korang nak aku rate si Paula tu, memang sasah aku bagi 0/10. 0/10 tepek atas muka. Pa.
Jadi apa sebenarnya punca yang mengakibatkan 3 pemain ni drop gila tahun ni? Kalau alasan Covid tu, aku tak boleh terima. Sebab apa? Bukan negara kita ni je Covid kan? Bukan negara kita je yang kena Covid. Satu dunia yang kena Covid. Kalau kita je yang kena, aku boleh terima lagi alasan tu. Tapi masalahnya orang lain pun kena. So alasan tu kita tolak tepi dulu. Aku tak boleh terima. Apa yang aku nampak, satu je punca yang mengakibatkan kemerosotan mendadak 3 pemain ni, iaitu minit permainan. Kalau kita tengok tahun ni, 3 pemain ni kurang mendapat minit permainannya bersama dengan GDT. Sumareh musim ni, tak silap aku, hanya bermain 7 perlawanan saja. Dan Liga dan kesemuanya sebagai pemain gantian. Nak lagi tepat lagi, dia hanya bermain 95 minit secara total daripada 1170 minit dan skor 1 gol je. Cakap main 95 minit umpama main 1 game dari 13 match. Macam mana nak perform kalau duduk dekat bench je? Nak perform satu hal, nak konsisten lagi satu hal. Tahun 2019 pula, waktu main dengan Pahang tu, dia berjaya membuat 28 penampilan dan skor 6 gol. Nampak tak dia punya efek tu? Bila dah jarang main, slow performance dia drop. Manakala untuk Syafiwi pula, musim ni dia bermain 8 game dan 2 kali masuk sebagai pemain gantian. Melihat kepada minit permainan, dia hanya bermain 352 minit sahaja secara total daripada 1170 minit dan skor 2 gol. Pada tahun 2019, di mana waktu tu Syafiwi berjaya membuat 25 penampilan dan skor sebanyak 20 gol. Time tu habis dia tapau semua pemain import dan berjaya muncul sebagai penjara terbanyak JDT. Jadi kat situ kita nampak bila main dengan kelab perform, automatik time main dengan negara pun perform lah. Simple je formula dia. Tapi masalahnya Syafiwi Rashid ni pula tengah struggle tahun ni. Tambah pula dia pernah injet sebelum ni. Jadi agak struggle lah sikit nak perform macam dulu. Itulah yang kita tengok Syafiwi yang sekarang ni main tak macam dulu. Itulah kalau kau tengok lembik macam tu pening. Okey, dan untuk Syafiq Ahmad pula, pada tahun 2019 dia berjaya membuat 15 penampilan dan skor 3 gol. Tapi untuk season ni, kita tak nampak bayang-bayang Syafiq Ahmad ni main dalam Liga Super. Dia banyak main dekat Liga Perdana bersama dengan JDT 2. Kita tahu yang level Liga Super dengan Liga Perdana memang tak sama. Jadi kekurangan minit permainan bersama skuad utama JDT mengakibatkan Syafiq Ahmad ni agak bergelut untuk perform. Tambah pula dengan si Bersong tu tengah on form sekarang ni. Memang susah lah Syafiq ni nak fight. Sayang 1000 kali sayang lah. At least dia dapat main juga berbanding dengan Sumareh tu. Tapi apapun, aku harap yang 3 pemain yang aku sebutkan ini dapat berikan yang terbaik pada baki 2 perlawanan selepas ni. Sakit hati macam mana pun, patah hati, kecewa, tapi tak pernah terdetik langsung pun untuk aku berhenti menyokong Harimau Melaya. Menang atau kalah, kami sebagai penyokong akan sentiasa menjadi ekor Harimau Melaya. Ayo bangkit Harimau Melaya. Kembalikan semula harapan dan impian untuk melihat Malaysia layak ke Piala Asia. Ciao.